sebulan untuk orang lain. Rugi sangat. Tuan-tuan dah habis duit, datang kursus, tiba-tiba pergi haji, rupanya nak itu. Bukan kerana Allah, sayang sungguh. Habis semua amalan kita ditolak sama sekali. Yang kedua, jadikan sesuatu itu sebagai perantara berdirinya kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada orang untuk minta ini tak perlu. Kita minta lah terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beramal. Syirik santau dan sebagainya, ini jangan terlibatlah dengan benda-benda ni, minta lindung kepada Allah. Kemudian menganggap keyakinan bahawa ajaran agama lain itu lebih baik ataupun sama dengan Islam, ini pun sangat bahaya. Plural ni dipanggil. Jangan kata semua agama masuk syurga belaka. Jangan kata agama semuanya sama, bawa kepada kebaikan. Tidak. Inna dina indallah Islam. Agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam sahaja. Kalau boleh tarik untuk orang masuk Islam, silakan. Kita di kampung-kampung kita pun ada orang non-Muslim. Tadi sebelum saya datang pun kebetulan hujan di sana tadi. Dia pun kata, jom. Saya dengar, saya sebut nama dia lah. Saya dengar ada nak masuk Islam. Betul ke? Betul. Kalau kereta tu kat kantor rumah, nak masuk Islam ke? Nak. Boleh betul syahadah sekarang tak? Ni tadi sebelum datang ni. Dia kata, tak apalah nanti dulu Ustaz. Tak apalah nanti bila sampai masa nanti. Boleh. Tak tahu sebenarnya? Tahu. Ini orang keliling kita ni kadang-kadang dia pun memang nak ke Islam, tapi kita tak offer. Tak offer. Jadi cari peluang tu lah. Kita cuba kat benda Allah. Kemudian yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci ni antara kalau orang perempuan poligami lah. Dia suka laki-lakinya nak kahwin lain kan. Jangan bencikan syariat tu. Tapi itu memang dah ditetapkan. Yang saya sebutnya bukan kerana apa, tapi nak ingatkan kepada kita semua, adalah penyebab-penyebab kepada ketidakadilan orang lelaki dan sebagainya. Tapi bukan kerana syariat itu yang kita nak hentam. Kita pergi faham betul-betul kenapa syariat itu ditegakkan oleh agama. Baik, yang keenam, mempertahankan atau mempermainkan Allah dan kitab-kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agamanya. Jangan permainkan. Mempercayai sihir dan bersahabat dengan jin. Tok Guru kami sebut, orang yang nampak jin ialah bersahabat dengan jin. Dia jaga. Ada tak yang nampak? Ada ke yang nampak? Dia tak nak gulakan. Yang nampak biasanya dalam grup dia, orang ahli grup WhatsApp. Dia kenal. Ahli grup aku ni. Kan? Kalau dia nampak, orang nampak tu tinggi atas tu, Ustaz kata, aku nampak Ustaz, tengah ni Ustaz, belakang Ustaz tu ada. Kata siapa? Ada tu. Kita tahu dah ni orang ni dia ada terlibat dengan makhluk halus ni, ada perjanjian mereka. Kita pun syok ke tuan-tuan, perempuan nak bersahabat dengan jin ni. Tak seronok. Kita bersahabat dengan orang yang kita nampak ni pun tak habis kita nak kenal. Apa kita nak kenal di alam sana tu? Dia jangan. Yang di sana tu agak bahaya sikit jadi bersahabatlah dengan manusia, janganlah bersahabat dengan jin ni. Walaupun dia ada, kalangan kita ni ada jin ni kena semayang juga. Mereka pun kena puasa Ramadan juga. Yang Islam, mereka pun kena pergi haji, pun kena bayar zakat kalau cukup. Mereka ni kena bangsa yang disyariatkan juga. Sebab tu jin, mereka mengucap kalimah syahadah dengan Rasulullah. 9 orang pertama turun surah jin 9 kelompok. Mereka itu adalah sahabat. Kalau manusia, golongan sahabat 100 soleh. Mereka itulah yang pergi berdakwah kepada jin-jin, kumpulan jin turun kepada sahabat, tabi'in. Tapi jin umur 700 tahun, 700 tahun, 700 tahun. Satu generasi. Kita 70. Mereka 7 keturunan. Itu yang mereka 7 keturunan, mereka punya ni. Jadi sebab itu kalau jin, dia kenal 7 keturunan dia tak? Aku kenal moyang, atas moyang 2 lagi pun kenal. Kesilapan yang atas itu pun akan berulang Kenal orang ni, dia punya rutin dia, kesilapan ni tentu je.
Dia punya kelemahan dia tu, kekuatan di tangan dia tahu. Sebab kita benda yang sama, titih yang satu, ya. Yang ke-8, membantu menolong orang musyrik, memerangi orang-orang Islam. Elakkan, jangan terlibat dengan benda ni, ya. Jangan bersekongkol dengan orang-orang yang menjatuhkan din Islam, agama Islam. Keyakinan kepada sebahagian bahawa tidak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Semua kita ni umat Nabi Muhammad kata, ya. Tak kira lah Acong ke Mutus Sami ke Abdullah ke, semua umat Nabi Muhammad kata, ya. Yahudi yang sekarang ni yang tengah bom umat Islam pun umat Nabi Muhammad juga. Semua tu, ya. Cuma umat Nabi Muhammad terbagi dua, umat ijabah dengan umat ammah, umum, dengan ijabah yang terima Islam itu. Berpaling daripada agama Allah, ya. Okey. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita selepas ni kita akan pergi kepada penerangan ringkas daripada haji dan umrah. Naskah nak masuk ni. Tapi sebelum saya nak melangkah masuk kepada tajuk-tajuk haji selepas ini, saya nak pesan pada tuan-tuan, ya, yang pertama tadi, tolong pastikan kita ada koleksi doa sendiri dah. Jumlahnya biar 100 permintaan tu. Kena ada. Jangan biarkan masa tu berlalu, tapi kena prepare benda yang kita nak dalam hidup kita. Yang keduanya, wajibkan diri kita, mestikan diri kita. Ya, bukan yang wajib bukan, ya. Kita mestikan dalam kehidupan kita ni itu baik istighfar satu hari 100 kali paling kurang. Masa kita cukup 24 jam semua orang. Ada 1440 minit setiap orang, sama je. Tapi orang yang cukup dengan zikir, hutang-hutang badan kita ni terlangsai, dia orang yang beruntung. Istighfar satu kali, selawat kepada Nabi, jangan tinggal selawat. Yang penting, sebab man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi salatan asyar. Ya Allah makan orang yang selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Tak payah sebut, bacalah hati Allah subhanahu sayyidina Muhammad, paling kurang, ya. Yang ketiga, yang keempatnya dia tambah hari ini, iaitu melakukan solat sunat duha. Duha sangat penting. Dia boleh jalan pintas untuk bayar hutang-hutang badan kita setiap hari. Orang yang salat duha sangat beruntung. Rugi bagi kita yang tak rebut peluang solat sunat duha ni, ya. Solat sunat duha 2 rakaat paling maksimum kan. Berapa? 12 rakaat maksimum. 12 rakaat. Pernah tak buat 12 rakaat ni? Tak pernah. Tak pernah jawapan. Tapi biasa Rasulullah SAW berapa rakaat? 8 rakaat. Nabi buat 8 rakaat. Tapi bukan 8 rakaat tu sekaligus. Pukul 8, kalau dia jam zaman tu pukul 8, pukul 10, balik pasar, balik pergi jalan, pukul 11, pukul 12. Masanya pukul apa? Daripada jam tak keluar tadi. Waktu syuruk, waktu syuruk tak keluar lagi tadi. 6.58 waktu terbit matahari, tambah 6.58 tambah berapa minit? Bukan 28 minit. Maknanya kata pukul 7 tambah setengah jam 7.30. Start solat sunat pukul 7.30 hari ni, tamat Zuhur pukul 1.10 kan? 3 minit Zuhur 3 minit. Ya, 3 minit. Maknanya 64 saat sebelum gelincir matahari. 64 saat bermakna katalah 2 minit. 60 saat 64. Maknanya pukul 1 lah. Sampai pukul 1 boleh kita solat sunat duha tu. Daripada pukul 7.30 sampai pukul 1 boleh buat. Maknanya boleh buat 8 rakaat. Dan ya, tunaikan. Paling kurang kita buat 2 rakaat. Okey lah. Jangan tak buat langsung. Malu kita. Malu. Ya, jadi tuan-tuan masukkanlah. Perkara keempat mesti buat ni setiap hari. Ya, adakan istighfar, selawat dan solat sunat doa. Tuan-tuan buat ni sebulan, tuan-tuan tengok kesan pada diri tuan-tuan. Saya bukan nak tuan-tuan buat tu kerana ada faedah-faedah tertentu, tidak. Ya, saya sebut ni, kita sebut sama-sama ni supaya kita dapat upgrade diri kita. Ya, Allah tahu kita ni berapa lama dah kita statik sama je. Tapi kita kena begitu biar dia berjadual, semakin meningkat.
usia makin lama makin bertambah, tapi amalan kita sama, tak mahu kita berubah. Okey, jadi kita rehat sekarang ni pukul 10 suku. Ya, kita akan rehat 15 minit, 10.30 kita akan kembali semula dan kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.